semua nampak ke nota yang saya sediakan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, kita mulakan insya-Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih banyak kepada pihak Akademik Tadabbur Malaysia, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya tak pasti di Facebook berapa ramai yang ikuti live kita, yang berada dalam grup kita ni, termasuk saya ada 32. Saya jarang berkomunikasi dengan grup ni. Kita ada Puan Aziza, Puan Aisyah, Tuan Faris Rosman, Puan Fatihah, kita ada FF, kita ada Haliza, Puan Haliza, Puan Hanis, Puan Hayati, Puan Ira, Puan Jamila, Puan Kamariah dan lain-lain. Saya tak dapat nak sebutkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa yang perempuan tuan-tuan berikan untuk Al-Quran. Maka kita minta supaya keberkatan dilimpahkan kepada kita, kepada anak-anak kita, ibu ayah kita, suami kita, isteri kita, keluarga terdekat kita. Semoga dengan cahaya hidayah Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini menyinari kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya perjalanan Akademik Tadabbur Malaysia ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, adalah bukan di atas dasar kita katakan membina keuntungan. Membina keuntungan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Akademik Tadabbur Malaysia ni berdiri di atas orang kata duit yang telah disumbangkan oleh tuan-tuan dan perempuan di dalam pelaksanaan kita 100%. Kita pakai duit sumbangan pada tuan-tuan perempuan untuk melaksanakan program, semua program yang melibatkan Akademik Tadabbur Malaysia. So sekiranya tuan-tuan ada kelapangan rezeki Allah Subhanahu Taala berikan, boleh salurkan ke akaun yang tertera Bank Islam Akademik Tadabbur Malaysia, untuk sama-sama kita terus mengimarahkan perjalanan kelas-kelas kita, insya-Allah. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai kepada siri yang ke-8, siri yang ke-8 ya, keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Hari ini kita menyentuh tentang keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut berkaitan kalau kita melihat kisah Nuh alaihi salam, banyak dalam Al-Quran menyentuh tentang Nabi Nuh berjumpa dengan kaum dia. Dia tak sebut secara kaum yang dimaksudkan, tidak menyebut individu seseorang di dalam kaum, tetapi menyebut Nabi Nuh alaihi salam dalam satu jumlah yang ramai. Itu kebanyakan di dalam surah Hud menceritakan begitu. Dalam surah Hud menceritakan bagaimana dakwah secara gerombolan, secara berkumpulan. Tak seperti mana dakwah Nabi Yusuf alaihi salam. Dakwah Nabi Yusuf bukan secara berkumpulan. Sebab itu surah Yusuf datang selepas surah Hud. Kita banyak ambil kisah Nuh, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam 2 surah ataupun 3 surah. Yang paling panjang kisah Nabi Nuh di dalam surah Hud. Yang kedua kisah Nabi Nuh pendetilan banyak dalam surah Hud. Yang kedua dalam surah Nuh sendiri, di samping surah-surah yang lain, surah Al-Mu'minun, surah Al-A'raf yang menceritakan tak banyak sangat tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dan bila sebut keluarga Nabi Nuh dalam Al-Quran, dia sebut tentang ibu ayah Nabi Nuh. Dalam Al-Quran dia sebut tentang isteri Nabi Nuh alaihi salam, dan dalam Al-Quran menyebut tentang salah seorang anak Nabi Nuh alaihi salam. Baik, Puan Siti Khadijah kata sayup suara. Saya tak pasti. Sayup tu maksud dia tak clear ke? Saya kalau boleh nak semua clear. Clear ke sekarang? Sayup ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Dis. Allah Subhanahu Wa Taala dalam siri kita pada kali ini, insya-Allah kita akan membicarakan tentang bapa Nabi Nuh, ibu bapa Nabi Nuh alaihi salam disebut dalam Quran. Kita akan membicarakan tentang isteri Nabi Nuh alaihi salam yang kedua, dan yang ketiga tentang anak Nabi Nuh alaihi salam yang seorang ini yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran. Baik, hari itu kita bincangkan tentang ahli. Siapakah mereka yang turut beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam? Mereka yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam Allah rakam dalam Al-Quran sebagai ahli, sebagai keluarga. Keluarga yang dimaksudkan ialah keluarga di sudut i'tiqad, keluarga dari sudut akidah, keluarga di sudut mempunyai persamaan kekeluargaan daripada sudut kepercayaan, keimanan. Maka ahli kat situ adalah berkait rapat dengan mereka yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam sebagai satu keluarga. Daripada keluarga yang besar, ada keluarga Nabi Nuh alaihi salam yang beriman kepada Allah. Nabi Nuh kata mereka tu ahli. Dan kita akan tengok lagi ada ahli juga yang Nabi Nuh mengaku bahawa anak dia adalah ahli. Anak dia adalah di kalangan mereka yang sepatutnya menjadi ahli keluarga mereka. Di situ nanti ada pertanyaan Nabi Nuh kepada Allah. Nabi Nuh pun ada benda yang Nabi Nuh tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah rakamkan dalam Al-Quran. Baik, yang pertamanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Nuh ada ibu ayah. Nabi Nuh ada ibu ayah yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Dalam hadis yang sahih tidak menyebut siapa nama ayah Nabi Nuh alaihi salam. Cuma dalam riwayat Israiliyat kita sebut itu ada yang datang riwayat dengan nama Lamaka, nama-nama yang lain. Kita menyatakan bahawa manhaj kita, metod kita untuk memahami Al-Quran, yang pertama, apa yang cerita dalam Quran. Yang kedua, apa yang cerita di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat ataupun yang sahih. Maka bila kita rujuk cerita tentang ibu ayah Nabi Nuh alaihi salam, kita tengok tak ada cerita tentang ayah dan ibu dia.
di dalam hadis Nabi. Begitu juga di dalam Al-Quran. Cuma adakah mereka ini beriman ataupun tidak kepada Allah? Adakah mereka ini beriman ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, sekiranya tuan-tuan melihat ayat Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan akan maklum bahawa ayat Allah Subhanahu wa taala ni menceritakan tentang suatu. Di dalam surah Nuh ayat 28, di ayat yang terakhir dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan baginda Nabi Nuh alaihi salam minta ampun untuk ayah dia. Minta ampun untuk ayah dia. Kata Nabi Nuh, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Nabi Nuh kata, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, ighfirli, ampunilah dosa aku. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh minta apa? Wali walidayya, ampun bukan setakat dosa aku, tapi aku minta ya Allah ampunkan dosa kedua ibu ayah aku. Waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Yang ketiga, ya Allah ampunkan dosa-dosa orang yang masuk ke dalam rumah aku dengan penuh keimanan dan orang yang beriman di kalangan lelaki dan perempuan. 4 golongan. Wala tazidil zalimina illa tabara. Dan janganlah engkau ya Allah tambahkan lagi bagi orang yang zalim itu selain pada kebinasaan. Maksud dia, orang yang zalim itu tambah-tambahlah kepada mereka, akan binasa kepada mereka ya Allah. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ni adalah ayat 28 surah Nuh, ayat yang terakhir dalam surah Nuh. Surah Nuh ada 28 ayat. Dan selepas pada surah Nuh ada tak lagi cerita tentang apa nama Nabi Nuh AS? Ada di dalam surah At-Tahrim. Di dalam surah At-Tahrim. Nanti kita tengok lepas ni surah At-Tahrim ayat 10. Yang tu ayat last sekali. Baik. Yang ni ayat second last. Ayat second last ni cerita tentang apa? Nabi Nuh minta ampun kepada kedua ayah dia. Satu minta ampun diri dia, yang kedua minta ampun kepada kedua ayah dia. Baik. Maksud kata, kedua ayah Nabi Nuh ni beriman ataupun tidak? Oh, bunyi kipas angin lah. Rumah saya panas sikit. Saya tutup kipas dulu sekejap lah. Okey, baik. Okey, Cik Rahmat. Clear kan? Alhamdulillah. Okey, baik. Kembali kepada cerita ibu ayah Nabi Nuh alaihi salam. Ibu ayah Nabi Nuh alaihi salam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah rakamkan dalam Quran ketika mana Nabi Nuh minta ampun untuk mereka berdua. Persoalannya, dua orang ayah, ibu ayah Nabi Nuh alaihi salam yang diminta ampun oleh Nabi Nuh ni kepada Allah, adakah mereka beriman? Adakah mereka beriman? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan dalil di atas, maksud dia minta ampun, ingatlah apabila Allah menceritakan tentang seseorang Nabi minta ampun kepada seseorang yang lain, kena ingat bahawa apabila seorang itu diminta ampun oleh Allah, dia itu adalah orang yang beriman. Kalau dia itu orang yang tidak beriman, maka para Nabi tidak akan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seseorang Nabi membuat satu benda yang tidak sepatutnya,
Allah Subhanahu Wa Taala akan tegur Nabi tersebut, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dulu di Tadabbur Center kita ada cerita tentang Itabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 12 tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegur bukan kerana buat dosa. Tegur bukan kerana buat salah. Tetapi tegur kerana Allah nakkan yang terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kisah Nabi Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala juga menegur Nabi Nuh alaihi salam. Bukan sekadar Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk para nabi. Sama ada Allah tegur, Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran, ataupun Allah tegur, Allah tak rakamkan dalam Quran. Ada juga teguran Allah kepada para nabi yang dirakamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, Allah Subhanahu Taala rakamkan di dalam apa? Di dalam kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman kena tegur, tapi ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi mentafsirkan ataupun menceritakan surah, kalau tak salah saya, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 23. Terlupa Nabi Sulaiman alaihi salam terlupa sebut apa? Terlupa sebut insya-Allah. Terlupa sebut insya-Allah. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam terlupa menyebut perkataan insya-Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi. Ajar yang dimaksudkan ni ialah apa? Tegur Nabi. Tak turun wahyu kepada Nabi 15 hari walaupun Nabi minta wahyu diturunkan. Itu kita cerita sesi yang lain. Kita cerita sesi yang lain insya-Allah. Cuma nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur kerana minta ampun kepada mereka yang tak selayaknya untuk minta ampun. Contoh, kita tuan-tuan, kita minta ampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta ampun kepada siapa? Kepada orang yang tak selayaknya untuk minta ampun. Siapa tuan-tuan? Ayah saudara Nabi. Siapa tuan-tuan? Abi Talib. Sebab apa tak minta ampun? Sebab Allah Ta'ala bagi tahu dah, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik, yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak ampunkan. Nabi minta ampun, Allah Ta'ala tak ampunkan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam ayat ni. Surah apa tuan-tuan? Saya selitkan ni di dalam surah At-Taubah. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada kepada Abi Talib, Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas dengan balasan yang keras kepada Nabi. Sebab sebelum tu Allah Ta'ala dah bagi tahu, aku tak akan mengampunkan orang yang melakukan syirik, yang kufur kepada aku, melainkan dia bertaubat, dia bersyahadah. Dia bersyahadah. Tetapi Nabi SAW ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar kata apa? Ya Rasulullah, kamu nak minta ampun kepada dia ni yang kufur, walaupun yang tu dalam isu Abdullah bin Ubay, minta maaf Abdullah bin Ubay ni orang yang berjasa kepada Nabi SAW, walaupun ketua munafik, dia tak Islam, dia masuk Islam berlakon, tidak dikira Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa balasan dia? Nabi SAW tak sepatutnya pergi solat jenazah dan minta ampun. Tetapi orang yang pertama yang tegur Nabi siapa? Umar bin Khattab. Sebab itu para Nabi SAW kata apa? Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Sekiranya ada ciri-ciri Nabi selepas aku, orang yang ada ciri-ciri kenabian ni ada pada Umar. Maksud dia, Umar ni diiktiraf oleh Nabi SAW oleh kerana kemampuan Umar untuk melihat sesuatu benda yang orang lain tidak melihat. Di sudut orang kata firasat Umar. Dan Nabi SAW balas balik kepada Umar,
aku tetap akan solat jenazah ke atas dia dan minta ampun ke atas dia walaupun 70 kali aku kena minta ampun. Umar kata sebelum tu, kamu tak boleh minta ampun pada dia. Dia tak layak untuk dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nabi balas balik, walaupun Allah Taala tak ampun, aku kalau 70 kali sekalipun, aku akan minta 70 kali. Sebab Nabi ni seorang yang penuh dengan sifat rahmat, kasih sayang. Dia nak semua orang masuk syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah At-Taubah ayat 80. Allah Ta'ala kata apa? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kamu minta ampun bagi orang, bagi mereka yang tidak beriman, dan kamu mohon pertolongan, memohon ampun bagi mereka tu adalah sama saja. Walaupun kamu minta ampun kepada mereka, Allah kata 70 kali minta ampun pun, Nabi sebelum tu bagi tahu dekat Umar, aku akan minta ampun kalau 70 kali pun aku minta ampun, aku akan minta ampun 70 kali sehingga Allah ampunkan. Allah balas apa? In tastaghfir lahum 70 marrah. Sekiranya wahai Nabi, wahai Muhammad, kamu minta ampun 70 sekali pun, falan yaghfirallahu lahum. Allah sesekali tidak akan ampunkan mereka sampai hari kiamat, kata Allah. Lan litabid, menunjukkan sampai hari kiamat pun, sampai matahari keluar pada sebelah barat pun, tidak akan diampunkan dosa untuk mereka. Dzalika annahum kafaru. Allah kata sebab apa? Sebab mereka kafir, sebab mereka kufur kepada Allah dan mereka kufur kepada Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah sesekali tidak akan bagi petunjuk kepada orang yang fasik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada ayat ni, kita mengetahui, begitu juga dengan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dan jumhur para mufassirin menyatakan apa? Hampir ittifaq. Menyatakan apa dia? Ayah Nabi Nuh alaihi salam, ibu Nabi Nuh, sebab dia sebut wali-walidai. Wali-walidai. Wali-walidai ni maksud dia dua orang ibu ayahku. Dua orang ibu ayahku, ampunkanlah mereka. Maksud dia, mereka ni dah di dalam golongan yang diampunkan oleh Allah. Cuma nak confirmation ya. Maksud dia, mereka beriman ke tak beriman? Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kalau kita baca kisah Nabi Sulaiman, kita baca kisah Nabi Nuh, mereka ni hidup mereka sentiasa berdoa. Bukan takat Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, semua Nabi, Nabi Ibrahim, hidup mereka sentiasa berdoa. Dan hidup mereka sentiasa minta apa? Minta supaya mereka ini diampunkan dosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah dijanjikan syurga. Kita boleh tentu lagi. Tu pun kita rasa berat kan. Kadang-kadang kita terlupa. Kenapa aku perlu nak minta ampun kepada Allah? Kan Allah tu bersifat dengan penuh kasih sayang. Tentu yang dirahmati Allah, Nabi suka, Allah Subhanahu Wa Taala maha suka apabila kita mengangkat tangan, menadah tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta keampunan Allah. Bermaksud apa dia? Saya semalam Ustaz Syahri Abdul Rahman, dia ada buat keluar video. Ada buat keluar video pendek daripada TikTok. Tak sampai 3 minit kot video tersebut. Menariknya adalah apa hikmah, apa kemunasabahan Allah Subhanahu Taala memfardukan kepada kita sembahyang sehari semalam 5 waktu paling kurang, tu yang wajib. Yang wajibnya kita melakukan solat 17 rakaat. 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. 17 kali surah kita baca Al-Fatihah. Waktu itulah kita kata iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in.
kepada Engkau lah ya Allah kami ini menyerahkan diri kami untuk memperhambakan diri. Kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. 17 kali kita duk sebut ni menandakan kita apa? Kita ni adalah hamba Allah yang sangat lemah, memerlukan kepada al-isti'anah, perlukan kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala every day. Every time. Setiap masa. Daripada subuhnya bangun pagi, kita cari Allah, kita puji Allah, kita minta kepada Allah, sehinggalah waktu Isyak sebelum kita menutup mata kita, menutup mata kita. Maksud seharian kita minta apa? Sentiasa minta. Sehari zuhur minta. Sehari duha minta. Zuhur minta. Asar minta. Maghrib minta. Isyak minta. Allah Ta'ala suka untuk kita minta. Maka sifat para Nabi merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sangat suka. Tuan-tuan, kita duduk saja-saja petang-petang, sekarang, kejap lagi, kita kata astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, Allah Taala suka tak tuan-tuan? Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala maha suka apabila kita hamba-hambanya duduk saja-saja minta ampun. Tuan-tuan, senang tak kita duduk saja-saja nak minta ampun? Susah. Nabi SAW sehari semalam minta ampun paling kurang 100 kali sehari. Nabi tak pernah miss. Without fail, 100 kali sehari paling kurang. Itu paling kurang tuan-tuan. Dan saya suka petik kata Hasan al-Basri. Hasan al-Basri kata apa? Hasan al-Basri kata, istaghfiru ala istighfarikum. Dia kata, kamu, wahai manusia sekalian, aku nasihati, kamu beristighfarlah di atas istighfar kamu yang telah lalu. Sebab apa? Kita kadang-kadang istighfar pada Allah. Istighfar ni apa dia? Minta ampun. Kita main-main. Hasan Basri kata, istighfiru ala istighfarikum. Kamu istighfarlah di atas istighfar kamu yang lalu, yang kamu main-main. Orang tegur kita, kita kata apa tuan-tuan? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita sebut tu, bukan kita sebut pada hati kita minta ampun tuan-tuan. Kita sebut tu hanya sekadar di mulut kita untuk menyatakan bahawa kepada orang, aku beristighfar. Aku tunjuk kat hang ni bahawa aku istighfar. Tuan-tuan, Hasan Basri kata, kamu kena istighfar balik di atas istighfar kamu yang telah kamu main-main tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga kita diberikan kesempatan untuk beristighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh istighfar. Tuan-tuan, doa saya doa pada tuan-tuan, semoga kita semua mendapat keberkatan dari Allah. Baik, yang pertama, ayah dan ibu Nabi Nuh AS, Islam tak Islam? Islam. Sekiranya tidak Islam, Nabi Nuh tidak akan minta ampun. Kejap lagi kita akan tengok Nabi Nuh tidak akan minta ampun kepada mereka yang tidak Islam. Sehingga kan Allah Subhanahu Taala tegur Nabi Nuh, dan Nabi Nuh kata di dalam surah apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Nuh berkata di dalam surah Hud. Nabi Nuh kata apa ni? Nabi Nuh kata, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, aku sebelum tu dia kata, inni a'udzubika an as'alaka ma laysa laka bihi ilm. Aku tak akan minta wahai Tuhan benda yang aku tak tahu. Sebab Nabi Nuh AS ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan pergi ke poin tu insya-Allah. Sekarang ni kita tengok kepada isteri Nabi Nuh AS. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun yang direkodkan di dalam Al-Quran. Umur Nabi Nuh pastilah lebih. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tuan-tuan, umur Nabi Nuh panjang. Agak-agak hidup Nabi Nuh dengan isteri dia panjang lah. Panjang tuan-tuan. Isteri Nabi Nuh beriman tak tuan-tuan? Isteri Nabi Nuh AS tidak beriman kepada Allah. Sebelum ni, siri-siri sebelum, 7 siri yang sebelum ni, kita dah baca tentang kisah Nabi Nuh. Tak ada sebut tentang keluarga Nabi Nuh AS. Anak dia tak ada. Tak disebut dalam Quran.
Isteri dia tak disebut di dalam Quran lagi. Bahkan terpisah jauh di dalam surah At-Tahrim. Tapi anak Nabi Nuh alaihi salam, cerita dia ada dalam surah utama yang menceritakan tentang Nabi Nuh, iaitu surah Hud. Anak dia tak terpisah jauh. Tetapi isteri Nabi Nuh alaihi salam terpisah jauh di dalam surah At-Tahrim. Tak ada dalam surah Nuh, tak ada di dalam surah tuan-tuan, siapa yang tak mute tu boleh mute lah. Siapa yang kat mana tu tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, jauh. Nak bagi tahu kisah isteri Nabi Nuh ni tak ada dalam surah Nuh, tidak ada di dalam surah Hud, tidak ada dalam surah Al-Mu'minun, tetapi ada di dalam surah yang belakang, jauh pada surah-surah yang lain. Iaitu surah apa tuan-tuan? Surah At-Tahrim. Kemunasabahannya nak tunjuk kepada kita pada isteri Nabi Nuh AS ni jauh sangat daripada kumpulan Nabi Nuh. Dari sudut apa? Dari sudut akidahnya. Tak bersama dengan sekumpulan dengan Nabi Nuh AS dan orang-orang lain yang beriman. Sedangkan anak Nabi Nuh dekat. Anak Nabi Nuh yang diceritakan masih di dalam surah Hud. Kenapa tuan-tuan? Sekejap kita tengok. Sekejap kita tengok. Sekarang, cerita tentang isteri Nabi Nuh AS tak ada dalam surah-surah yang kita sebut sebelum ni. Tak ada. Dia ada dalam satu surah je. Tuan-tuan kena ingat, cerita tentang isteri Nabi Nuh AS ada satu je, pada satu ayat sahaja. Hanya cerita sepintas lalu di dalam surah At-Tahrim ayat 12. Dalam surah At-Tahrim ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanatil qanitin. Kata Allah, Allah membuatkan isteri Nuh dan isteri Lut alaihissalam. Ingatlah, Nabi Nuh, Nabi Lut. Dua-dua ni Nabi. Ada riwayat yang menyatakan mereka ni sepupu. Ada riwayat yang menyatakan mereka ni bapa saudara dengan anak saudara, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bapa saudara, Nabi Nuh, anak saudara. But Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Lut diceritakan dalam ni. Dan cerita ni juga Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, membuat isteri Nabi Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan. Daraballah. Baik. Oh, saya silap masukkan ayat Quran tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok surah At-Tahrim. Yang ni silap tu. Silap tu. Yang tu ayat yang keberapa tu? Yang tu ayat yang ke-12. Sepatutnya ayat yang ke-11. Minta maaf tuan-tuan. Sekali lagi saya minta maaf. Nota ni salah sikit. Sepatutnya ayat 12. Sepatutnya ayat 11, minta maaf. Ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tengok ayat Allah ini, Allah bagi satu perumpamaan. Allah kata, apa perumpamaan Allah? Allah bagi perumpamaan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Perumpamaannya ialah seperti mana isteri Imra'atin Nuh wa Imra'atil Lut. Dua-dua orang isteri ni, isteri kepada dua-dua orang Nabi. Isteri kepada Nabi Nuh beriman tak beriman? Isteri kepada Nabi Lut beriman tak? Tidak beriman. Dua-dua ni kata Allah, kanata tahta abdain. Dua-dua orang ni, dua-dua di bawah jagaan dua orang hamba Allah min ibadinas salihin. Dua-dua orang hamba kami, yang mana hamba kami ni orang yang saleh. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min qaumil zalimin. Yang mana mereka ini, mereka ini ketika mana isteri Fir'aun, mereka ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran. Saya pun baca salah lagi tuan-tuan. Ayat 10 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perbandingan orang yang tidak ada manfaatnya, iaitu di mana orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir yang mana mereka ni tidak beriman kepada Allah, iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Allah Ta'ala kata mereka ini kafir. Mereka berdua di bawah jagaan dua orang yang beriman, dua orang hamba Allah yang beriman, yang saleh, yang sewajibnya mereka dua ni sepatutnya taat lah. Dahlah dapat suami baik, Nabi pula tu patut taat lah. Tapi mereka tak taat. Dan pada itu mereka berlaku khianat kepada suami mereka. Mereka berlaku khianat kepada suami mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka kedua suami mereka berpangkat Nabi itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada mereka daripada dilepaskan daripada azab Allah. Sebaliknya, mereka berdua ini akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Wa qila dkhulal nara ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada mereka, hampa berdua masuklah dalam neraka bersama dengan ahli-ahli neraka yang lain. Baik, minta maaf tuan-tuan, ayat 10 surah At-Tahrim. Boleh tengok semula ayat 10 surah At-Tahrim. Baik, cerita tentang dua orang isteri kepada dua orang Nabi. Yang pertama isteri Nabi Nuh, yang kedua isteri Nabi Lut. Dua-dua ini tidak disebut nama di dalam Al-Quran, tidak disebut nama di dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil pendekatan Al-Quran. Pendekatan Al-Quran menjauhkan cerita tentang isteri Nabi Nuh, seperti mana jauhnya isteri Nabi Nuh daripada dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, kita kena membayangkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Bermaksud umur Nabi Nuh ni lagi panjang. Dalam pada umur Nabi Nuh lagi panjang ni, tuan-tuan, kita boleh menyaksikan ataupun kita boleh mengagak, yang ni kita kata proses tadabbur, kita fikir di sebalik. Isteri Nabi Nuh dengan Nabi Nuh alaihi salam ni lama ke sekejap? Mestilah lama, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup dengan isteri ataupun kalau tuan-tuan hidup dengan isteri tuan-tuan umur 60, 50, mungkin kita duduk dengan isteri kita 30 tahun dan kita dengan isteri kita ni sangat lama dah. Apa yang kita buat semua mereka tahu. Apa yang kita nak buat mereka dah boleh agak. Perubahan wajah kita mereka dah tahu lah, suami aku ni susah hati. Dah hidup banyak puluh tahun, kita pun macam tu. Tengok lenggok isteri kita dah tahu dah dia ni susah hati. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Nuh AS hidup dengan isteri dia lama tak tuan-tuan? Kita menjangkakan kalau kata 950 tahun ni berdakwah, itu adalah umur perkahwinan mereka. Sekiranya kita menyatakan itu adalah umur perkahwinan mereka, subhanallah, maka ia adalah satu tempoh yang cukup panjang. Takkan tak terasa? Takkan Nabi Nuh alaihi salam tak terasa, tuan-tuan? Pastinya terasa, tuan-tuan. Pastinya terasa, tuan-tuan. Pastinya terasa. Sebab apa? Sebab isteri ni adalah orang yang paling mengetahui akan perangai suami dia, akan kebaikan suami dia, akan keburukan suami dia. Dan sepatutnya dialah orang yang sentiasa support. Tidur sekatil, tidur sebantal, makan sekali. Apa yang tak dibuat dengan isteri, tuan-tuan? Semua dibuat dengan isteri. Begitu juga dengan si isteri. Dia juga merasakan sebegitu.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita isteri Nabi Nuh alaihissalam kufur. Isteri Nabi Nuh alaihissalam tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bermula daripada awal dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana isteri dia balik rumah apa semua. Wallahu ta'ala alam. Kita tak boleh nak bayangkan bagaimana isteri Nabi Nuh alaihissalam sebegitu. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam Quran jauhnya isteri Nabi Nuh alaihissalam. Tak ada cerita langsung kecuali hanya sedikit sahaja. Hanya sedikit sahaja cerita tentang isteri Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Maksud dia apa dia? Berimanlah isteri dia. Allah sendiri yang rakamkan dalam Quran. Dua-dua masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kita kena menerima hakikat bahawa orang yang berkongsi hidup, tidur sebilik, sebantal, mungkin tidak mengikut pegangan hidup kita yang sama. Ada yang suami dia baik, kan? Suami dia pergi masjid, alhamdulillah, tapi isteri tak boleh ikut. Ada pula isteri yang rajin, masuk kelas pengajian semua ni, tapi suami dia tak boleh nak ikut. Sebab tu kita hanya berusaha. Usaha bukan tak usaha, usaha kita usaha. Doa kita doa. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Sehingga kan Nabi SAW, tuan-tuan tadi kita cerita tentang Nabi SAW secara ringkas, minta ampun untuk siapa? Abi Talib. Apa Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya kamu tak ada kemampuan, kamu tak ada kuasa memberikan hidayah, apatah lagi kita. Tetapi kamu tak boleh memberikan hidayah kepada orang yang kamu suka, melainkan ia adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta kepada siapa, tuan-tuan? Kita usaha itu di atas usaha kita. Selebihnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan khianat. Fakhanatahuma. Dua orang tu mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Khianat yang dimaksudkan kat sini bukanlah khianat terhadap hubungan suami isteri. Maksud dia ada lelaki lain tak. Tetapi khianat di sini para ulama menetapkan bahawa khianat yang dimaksudkan di sini ialah khianat kepada dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dan perkataan khianat ni adalah perkataan yang jijik. Khianah. Nak menunjukkan kepada kita sesungguhnya syirik itu, kufur itu adalah satu benda yang sangat menjijikkan. Maka tuan-tuan, jangan kita dekati perkara yang mensyirikkan kita. Jangan kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, siapakah nama isteri Nabi Nuh alaihi salam? Isteri Nabi Nuh alaihi salam di dalam hadis yang sahih tidak ada nama isteri Nabi Nuh alaihi salam. Maka saya berpegang pada pandangan tersebut. Yang ketiga adalah cerita salah seorang anak Nabi Nuh alaihi salam. Baik, anak Nabi Nuh alaihi salam, sebelum ni kita cerita Nabi Nuh alaihi salam naik kapal bersama min kullin zawjain itsnain. Sekali dengan orang-orang yang beriman dan sekali dengan binatang-binatang. Maka berlayarlah kapal tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 42 sampai ayat 43 ni, tuan-tuan tengok Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam Quran, wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Apabila kapal itu berlayar dengan izin Allah fi mawj, di dalam ombak seperti mana bukit bukau. Ombak ni macam bukit bukau. Maksud dia dengan angin yang kuatnya, dengan air yang tingginya, air yang tingginya yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh waktu kapal tu sedang berlayar, ada beberapa tempat lagi yang tak diliputi oleh air. Wanada Nuh, dan Nabi Nuh alaihi salam dia panggil seseorang.
Dia panggil siapa? Ibnahu. Dia panggil anak dia. Dia ternampak anak dia. Waktu dia duduk atas kapal, dia nampak anak dia. Dia panggil anak dia. Anak dia atas kapal tak? Tak. Anak dia ni beriman tak? Tak. Anak dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak dia tak ada atas kapal sekali. Anak dia tidak ada atas kapal sekali. Maka ketika mana dia dah berada atas kapal, dia tengok anak dia ada dekat bawah. Dia panggil anak dia. Wahai anak, kan? Tak ada cerita dalam hadis yang sahih, dalam ayat Quran tak sebut siapa anak dia. Dia nampak seorang saja anak dia kat situ, wa kana fi ma'zalin. Dan anak dia tak berada dengan kumpulan-kumpulan mereka yang tidak beriman ni. Anak dia duduk seorang-seorang dekat satu tempat yang terpisah. Orang lain tak ada. Dia duduk seorang-seorang. Nabi Nuh AS apabila tengok anak dia duduk seorang-seorang, dia kata apa? Ya bunai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok Quran, ini adalah kalam para nabi apabila berbicara kepada anak dia. Semua sebut ya bunai. Nabi Ibrahim kepada anak kesayangan dia. Nabi apa? Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Yaqub AS cakap kepada anak dia, ya bunai, wahai anak dia. Nabi Yusuf AS. Itu adalah panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Maksud dia, Nabi Nuh AS sebagai seorang ayah melihat anak dia yang tidak beriman ni berada di satu tempat yang terpisah daripada mereka yang tidak beriman ni. Dia duduk seorang-seorang. Mungkin di tempat yang agak tinggi, duduk di seorang-seorang. Dia nampak anak dia terpisah daripada orang lain. Ini adalah waktu yang terbaik untuk dia minta anak dia duduk sekali dengan dia. Mailah naik kapal sekali. Dia kata apa? Wahai anak dan kesayanganku. Itu takrifan tafsiran yang diberikan. Ya bunai, wahai anak dan kesayanganku. Irkam ma'ana. Sekarang ni aku minta mailah naik sekali dengan kami. Join kami sekali atas kapal ni. Wala takum ma'al kafirin. Kamu janganlah bersama dengan golongan yang kamu dulu duduk sekali dengan orang kafir tu. Kamu jangan lagi bersama dengan mereka. Maksud dia waktu sekarang ni, Nabi Nuh AS tengok dia ni fi ma'azal. Dia duduk seorang-seorang. Memang tak ada pun sekali dengan orang kafir yang lain. Maka dia minta apa? Mailah naik sekali dengan kami. Irkam ma'ana, naik sekali dengan kami. Wala takum ma'al kafirin. Dan kamu janganlah duk join orang kafir tu. Dan sekarang memang kamu tak join orang kafir. Aku tak nampak pun orang kafir tu. Mailah naik sekali. Kata Nabi Nuh AS. Tuan-tuan, Nabi Nuh dia panggil dengan anak, dia panggil kepada anak dia dengan panggilan yang sangat lemah lembut, panggilan yang sangat manja pada seorang ayah kepada seorang anak dia. Tuan-tuan, ini menunjukkan Nabi Nuh sayang tak anak dia? Sayang tuan-tuan. Sayang anak tuan-tuan. Kan? Kita kalau kita sayang anak, kita panggil panggilan yang baik. Sayang, tolong abah cap. Kan? Maka kalau kita tengok dalam ayat-ayat Quran yang lain, tadi saya cerita tentang apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail, Nabi Yaqub dengan anak dia Nabi Yusuf. Ini adalah panggilan terhormat. Tadi panggilan terhormat ayah kepada anak, kan? Kepada anak. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, apa panggilan anak yang mengikut ayah dia dari sudut keimanan? Maksud dia anak Nabi Yaqub iaitu Nabi Yusuf beriman tak? Beriman kepada Allah. Sebelum tu dipanggil dengan panggilan terhormat. Dia reply balik dengan panggilan yang terhormat. Dia kata apa? Ya abati, wahai ayahanda. Ketika mana Nabi Ibrahim AS berbicara, ya bunayya, kan? Apa pandangan kamu apabila aku bermimpi sekian-sekian? Apa balas anak dia Nabi Ismail AS? Ya abati, fasda' ma tu'mar. Ya abati, wahai ayahku. Itu Nabi Ismail jawab kepada Nabi Ibrahim. Tadi saya baca ayat yang ke-6. Ya abati, wahai ayahanda. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat dalam mimpi aku ada 11 bintang. Baik. Nak bagi tahu pada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah,
apabila orang beriman sama orang beriman catchy masuk, dia akan cakap dua-dua dengan panggilan yang baik. Yang ni, ya bunayya irkam ma'ana. Kata Nabi Nuh, dia panggil anak dia dengan panggilan yang elok. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Okey. Baik. Dalam Al-Quran ni kata anak Nabi Nuh nama dia Kan'an. Baik. Dalam Al-Quran tu memang dia sebut Kan'an. Tetapi siapa yang terjemah mengikut siapa yang menterjemahkan Quran. Cuma di dalam hadis yang sahih tidak ada menyebut tentang nama anak Nabi Nuh ni nama apa. Maka saya tak ambil pendekatan untuk sebut nama sebab kejahatan bukanlah pada nama dan itu adalah manhaj Al-Quran. Itu adalah manhaj Al-Quran. Begitu juga dengan kisah Zulaikha. Zulaikha ni nama baik. Kemudian ada apabila orang tahu Zulaikha ni Imra'atul Aziz, isteri kepada menteri itu, dalam riwayat disebut nama Zulaikha, kan? Maka orang menisbahkan, aku tak naklah pubuh nama anakku Zulaikha sebab dalam kisah tu dia jahat, kan? Dia tak baik. Maka Al-Quran bukan begitu. Maka Al-Quran tidak mendendangkan nama, tapi Al-Quran mengetengahkan karakter yang baik dan karakter yang tidak baik untuk kita tidak teladani, untuk kita hindari. Bolehlah tuan? Perempuan yang dirahmati Allah. Baik, tengoklah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta untuk naik sekali, anak dia balas apa? Anak dia tak balas dengan panggilan seperti mana ayah dia. Anak dia terus balas, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Seolah-olah dibalas dengan balasan yang tidak sepatutnya. Anak yang beriman dia akan jawab apa? Ya abati, wahai ayahanda. Ya abati. Tapi anak dia ni yang tidak beriman ni, tengok cara anak dia balas. Dia pedut siyaqul Quran, siyaqul ayah. Di situ ayat ni dah menampakkan anak dia memang tak mau ikut ayah dia. Dia kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia tak panggil ayah kepada Nabi Nuh. Ingatlah, dia tak panggil ayah. Dia terus jawab, aku akan cari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku daripada air banjir besar ini. Aku akan cari sendiri tempat yang selamat. Anak dia balas kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh AS kata dekat anak dia balik, reply balik, qala la 'asimal yawm min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, sekarang ni tidak ada seorang pun yang Allah Subhanahu Taala menjamin akan memelihara dia pada waktu ini, pada saat ini, pada hari ini, kejadian ini, banjir besar ni, tak ada seorang pun yang akan diselamatkan oleh Allah kecuali Allah Taala sayang kat dia. Wa mahala bainahu wa maut. Ketika mana mereka sedang berbicara ni, wahala bainahu wa maut. Apa jadi? Tiba-tiba banjir besar. Banjir ataupun ombak tu tiba-tiba memisahkan mereka berdua. Maksud dia, anak dia telah dibawa pergi oleh banjir besar tu, oleh ombak tu. Fakana minal muraqin. Apa yang terjadi? Anak Nabi Nuh adalah di kalangan mereka yang ditenggelamkan oleh air bah. Puan Azidah boleh mute kan bunyi tu? Puan ni kot, unmute kot. Okey. Ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Persoalannya ialah, kenapa Nabi Nuh alaihissalam dia ajak anak dia naik kapal sekali selepas banjir berlaku, sedangkan anak dia kafir? Yang ini menjadi perbicaraan. Sebab anak dia sebelum tu kafir. Dan sebelum, macam mana kita nak tahu sebelum tu kafir ke tak? Tuan-tuan, kita tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Kat mana lah? Sana. Okey. Ayat surah Hud ayat 36. Surah Hud ayat 36. Apabila Allah sendiri bagi tahu kat Nabi Nuh, wahai Nuh,
orang yang bersama dengan kamu ni, yang akan berada atas kapal ni bersama dengan kamu ni, mereka ni akan selamat. Mereka yang tak selamat, Allah Ta'ala jelaskan ayat 36. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. ولا تبتئس بما كانوا يفعلون. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 36? Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan ada lagi orang yang beriman di kalangan kaum kamu, melainkan mereka yang telah beriman di kalangan kaum kamu dan ahli keluarga kamu. Baik, maka dekat sini kita nampak siapa yang ikut bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam daripada awal sampai waktu tu, yang tu saja yang Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan mereka. Yang selain, innahum mughraqun. Allah Taala kata selain pada mereka yang tidak beriman lepas ni, pada saat ni je diberikan kesempatan untuk beriman. Lepas ni Allah Taala kata memang tak ada seorang pun yang akan ikut kamu wahai Nuh. Hanya setakat ini saja. Termasuk siapa? Termasuk anak-anak kamu, termasuk isteri-isteri kamu, termasuk isteri kamu. Maka mereka ni adalah di antara golongan yang akan dimusnahkan Allah di dalam banjir besar. Mereka adalah dengan muraqun. Muraqun ni orang yang ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir besar. Maka itu decision Allah. Allah dah bagi tahu decision Allah. Maka kalau kita jadi Nabi Nuh alaihissalam di tempat Nabi Nuh, maka kita tahu bahawa Allah memaksudkan mereka yang beriman saja yang selamat, mereka yang tak beriman tak selamat. Baik. Maka kenapa Nabi Nuh alaihissalam minta anak dia irkam ma'na, minta naik juga. Sedangkan orang yang hanya layak untuk naik di atas kapal ni siapa? Hanya orang yang beriman saja. Anak dia tak beriman. Tapi tuan-tuan, kenapa? Yang ni kita kena tengok. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita kenapa Nabi Nuh ajak juga anak dia untuk naik sekali. Tengoklah, saya ada letakkan color kat situ. Wa kana fi ma'zalin. Sesungguhnya Nabi Nuh dia panggil anak dia setelah mana dia melihat anak dia berada di tempat yang jauh daripada orang lain. Kan? Maka dekat situ Nabi Nuh AS sebagai seorang ayah yang memahami anak dia, yang tengok pada anak dia, yang nakkan anak dia, kebaikan untuk anak dia, kebaikan yang paling besar ialah beriman kepada Allah, hidayah Allah ni. Dia tengok keadaan anak dia, dia kata apa? Oh, anak aku tidak lagi bersama dengan golongan yang tidak beriman itu. Mereka duduk jauh. Anak aku duduk jauh. Maka kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalili, dia kata berkemungkinan besar waktu tu Nabi Nuh AS memikirkan anak dia ni tidak bersama dengan mereka yang kufur kepada Allah. Anak dia ni mungkin ada pemikiran, mungkin telah beriman. Sebab tu dia duduk fi ma'zal. Dia duduk menjauhi daripada mereka. Dia tak duduk bersama dengan mereka. Maka dia pun panggil anak dia. Ya bunai irkam ma'ana. Sekarang mainlah duduk sekali dengan kami. Tapi confirm lepas pada tu baru anak dia sebut kata apa? Anak dia kata sa'awi ila jabalin. Dia tolak tawaran yang diberikan oleh Nabi Nuh. Sombong anak dia. Ya'asimuni minal ma'. Aku akan cari tempat sendiri yang bebas daripada banjir ni. Kemudian ditegur oleh Nabi Nuh, tak sempat nak sembang lepas pada tu. Allah Subhanahu Wa Taala cut terus dia di kalangan orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kita tahu kenapa Nabi Nuh dipanggil anak dia. Sebab Nabi Nuh bersangka baik bahawa anak dia fi ma'zal. Anak dia berada di tempat, bukan di tempat satu kumpulan dengan mereka yang tidak beriman, tetapi di tempat yang jauh pada mereka. Dan Nabi Nuh AS menyangka anak dia ni, oh, anak dia ni dah berubah kot, maka ini adalah waktu yang terbaik untuk aku ajak dia sekali. Kemudian dia tolak ajakan. Nabi
Nuh alaihissalam tidak sekadar itu, Nabi Nuh usaha lagi untuk bersembang dengan dia, berdiskusi lagi dengan dia pada waktu tu, waktu yang sangat genting. Tuan-tuan, siapa yang tak sayang anak, tuan-tuan? Kan? Dia yang membesarkan daripada telapak yang kecil ni sampailah anak tu besar. Takkan dia tak rasa apa-apa? Tipulah, tuan-tuan. No? Baik. Maka kita dapat tengok bagaimana perbezaan ajakan Nabi Nuh dan jawapan daripada anak Nabi Nuh itu menandakan kepada kita bahawa anak Nabi Nuh ni memang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi Nuh alaihi salam dia menyangka bahawa apa? Nabi Nuh alaihi salam menyangka bahawa anak dia ni fi ma'zal. Anak dia tak bersama dengan mereka yang tidak beriman. Anak dia ni berkemungkinan besar beriman kepada Allah. Tapi dengan kuasa Allah, Allah menghalang anak dia daripada naik kapal. Siapa yang halang ni? Allah. Dan Nabi Nuh AS agree untuk menyatakan bahawa memang Allah yang halang. Memang Allah yang halang daripada anak dia untuk naik ke atas kapal. Sebab Allah Ta'ala yang kontrol banjir itu. Dan secara detailnya Allah Ta'ala yang kontrol ombak tersebut. Ombak besar tu yang memisahkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas pada kapal berlabuh, benda mai bermain di fikiran Nabi Nuh AS. Nanti kita cerita bab kapal berlabuh di mana, yang tu sendiri yang akan datang. Apabila kapal Nabi Nuh AS berlabuh, Nabi Nuh AS meminta penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh meminta penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan kenapa anak dia tak diraikan untuk naik sekali di atas kapal tadi. Allah Taala tak benarkan. Maka Nabi Nuh AS pada ayat 45, pada ayat 45 dirakamkan wanada Nuhun rabbahu faqala rabbi innabni min ahli. Wahai Tuhan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku nak bagi tahu ni, anak aku ni adalah di kalangan ahliku. Maksud dia, anak aku ni kalau aku tengok di kalangan orang yang beriman, termasuk di kalangan orang yang ahli, sebab dia tak duduk sekali dengan mereka yang kufur itu. Wa inna wa'dakal haqq. Tuan-tuan, ayat ni tak bunyi pun isteri dia. Sebab Nabi Nuh dah tahulah isteri dia memang sangat jauh. Wa inna wa'dakal haqq. Sesungguhnya janji engkau itu benar, wahai Allah. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Cuma aku nak minta penjelasan, wahai Tuhan. Kenapa anak aku ni, kalau aku ikutkan, dia ni adalah di kalangan ahli, di kalangan orang yang beriman. Sebab dia tak duduk sekali dengan orang yang tidak beriman tadi. Dan janji kamu itu kan benar, wahai Tuhan. Orang yang benar itu benar, orang yang tidak benar itu pastinya tidak benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Qala ya Nuh, wahai Allah, wahai Nuh, kata Allah, innahu laisa min ahlik. Allah terus kata, Allah kata apa kat Nabi Nuh? Allah kata sesungguhnya wahai Nuh, dia bukan ahli keluargamu. Maksud dia, dia bukan di kalangan orang yang beriman bersama dengan kamu, bersama dengan yang lain. Dia tak beriman, wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya perbuatan anakmu adalah perbuatan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Kata Allah kepada Nabi Nuh. Allah tegur Nabi Nuh. Allah kata, janganlah kamu memohon kepada aku, wahai Nuh, benda yang kamu tak tahu hakikat sebenarnya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku nak bagi nasihat kepada kamu, wahai Nuh, supaya kamu janganlah jadi di kalangan orang yang tidak ada pengetahuan. Kemudian Nabi Nuh, apabila Nabi Nuh ditegur oleh Allah, Nabi Nuh balas balik. Nabi Nuh kata apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Tuhan, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika.
Aku minta berlindung daripada Engkau, wahai Tuhan, yang aku tidak mengetahui akan hakikatnya. Aku ni jahil. Ada perkara yang aku tak tahu, wahai Tuhan. Dan Tuhan, sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepada aku, wa illa taghfirli. Kalau kamu tak ampunkan aku, ya Allah, dan tidak menaruh wala tarhamni, kalau kamu tak merahmati aku, tak mencampakkan belah kasihan kepada aku, nescaya aku di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh alaihissalam mengakui keterbatasan dia, keterbatasan pengetahuan ilmu Nabi Nuh alaihissalam. Ada perkara yang Allah bagi tahu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, ada benda yang aku tahu yang kamu tak tahu tentang anak kamu. Dia telah melakukan benda yang tidak baik. Maka janganlah kamu minta kepada aku untuk mengampunkan dia dan sebagainya. Sebab apa, tuan-tuan? Okey, Ustaz, gunung judi tu dekat mana pada masa sekarang? Ada pandangan yang berbeza. Gunung judi ni. Dan masing-masing klaim. Ada yang menyatakan Bukit Judi ni adalah judi di Mesir. Ada yang menyatakan Bukit Judi ni ialah di Turki. Ada yang menyatakan ialah di antara Turki dan Iraq. Yang tu kita akan bincangkan nanti dekat mana kan. Bahkan dinyatakan gunung judi itu yang dimaksudkan judi di kalangan para ulama khilaf. Ada yang kata judi itu bukan maksud dia bukit. Judi itu ialah tempat. Cuma tempat berlabuh dinamakan judi. Dekat mana? Wallahu ta'ala alam. Bukanlah kata nama khas yang dinisbahkan kepada tempat tertentu. Bahkan ada yang meyakinkan sekarang, ahli geologis menyatakan apa? Yang paling tepat sekali kalau ikutkan judi yang dimaksudkan tempat berlabuh kapal itu ialah di Ararat. Ararat ni di Turki. Di sebelah timur Turki. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sebab itu di antara perkara yang ghaib yang kita tak tahu yang berlaku 3650 tahun lebih kurang sebelum Masihi. Baik. Ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah pada siri kali ini? Dalam hidup kita, saya ada letak dalam 7 atau 8 tu. Dalam hidup kita sentiasa akan diuji. Yang uji kita ni bukan orang lain. Yang uji kita ni ahli keluarga kita. Orang yang terdekat dengan kita. Yang paling kita sayang. Itu yang Allah Ta'ala akan uji kita. Ujian dalam pelbagai bentuk. Ada ujian yang Allah berikan dalam bentuk kesenangan. Itu kita dah cerita musibah dan bala. Ya, musibah dan bala. Ada yang Allah Ta'ala berikan musibah dan bala kepada kita dalam bentuk kesusahan. Kita boleh tempuh. Ada ujian yang diberikan kepada kita orang yang beriman. Adalah ujian kesenangan. Kita tak boleh nak tempuh. Waktu kita susah, kita cari Tuhan. Waktu kita senang, kita tak nak pun cari sejadah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita katakan ujian kita ni berbagai. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam ditimpa ujian oleh orang yang paling dia sayang, tidur sekatil sebantal. Kan? Sedangkan kita ni pastinya akan diuji juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ujian dia dalam bentuk yang pelbagai. Ujian dia dalam bentuk yang pelbagai. Jangan hanya tengok ujian dalam bentuk kekurangan. Kelebihan juga adalah ujian, tuan-tuan. Kelebihan Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada saya sedikit. Allah Ta'ala nak tengok kita ni beramal ke tak beramal. Begitu juga dengan tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada tuan-tuan, bagi masa untuk mendengar. Adakah tuan-tuan nak share benda ni dengan ahli keluarga ataupun tuan-tuan nak seorang-seorang je? Kan? Yang tu ujian untuk kita. Yang tu ujian untuk kita. Baik. Yang kedua, Nabi Nuh AS sentiasa tak putus doa. Nabi Nuh AS sampai akhirnya berdoa kepada Allah. Sehinggalah penamat cerita menunjukkan doa adalah kuasa yang paling ampuh. Kan? Nabi minta doa pada dia. Faghfirli. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ampunkan dosa aku. Jangan jadikan aku di kalangan orang yang rugi. Tuan-tuan, kita pernah rasa rugi tak, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak rasa rugi pun kalau kita tak berdoa.
Kan? Nabi Nuh AS rasa rugi kalau dia tak doa. Dia minta sangat supaya dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tidak semua perkara dalam dunia yang kita hajatkan akan diizinkan oleh Allah. Nabi Nuh berhajatkan kepada anak dia naik kapal sekali. Allah Taala tak orang kata apa? Tak memakbulkan harapan Nabi Nuh AS walaupun ia adalah seorang nabi. Nah, dia adalah seorang nabi. Maka kita kena faham konsep dalam dunia ni, konsep qada dan qadar ni ada konsep izin, ada konsep redha. Ada benda yang Allah Taala izin tapi Allah Taala tak redha. Nah, Allah Taala izin, contoh Allah Taala izin berlaku maksiat tapi Allah Taala redha tak tuan-tuan? Allah Taala tak redha. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dan kehidupan Allah Taala izinkan anak Nabi Nuh AS tadi, Allah Taala izinkan hidup sampai berjaya menyelamatkan diri, tapi Allah Taala tidak izinkan pada waktu yang lain. Macam kita, Allah Taala izinkan untuk kita hidup, tapi Allah Taala tak redha terhadap kita berbuat maksiat kepada dia. No? Dan Nabi Nuh AS, tuan-tuan, kalau kita belajar daripada kisah Nabi Nuh, ujian yang ditimpa tidak melemahkan. Ujian itu menguatkan Nabi Nuh AS. Begitu juga dengan kita, tuan-tuan. Kita pastinya ada ujian. Saya ada ujian saya. Tuan-tuan ada ujian tuan-tuan. Kita pasti akan diuji. Ingat tuan-tuan, ujian daripada Allah itu bukan melemahkan. Ujian itu menguatkan. Cakap senanglah Ustaz. Memang cakap memang senang. Hanya orang yang tempuh dengan keimanan akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hidayah itu milik Allah. Macam mana kita tengok anak Nabi Nuh, sebagaimana Nabi SAW tak boleh bagi hidayah kat bapa saudara yang paling dia sayang. Bapa saudara yang paling sayang anak buah dia Muhammad SAW pun Nabi berdoa pun tak boleh juga. Minta ampun pun tak boleh juga. Nak kata apa? Nabi adalah Nabi. Nabi bukan Tuhan. Nabi bukan Tuhan. Siapa yang boleh bagi hidayah? Hanya senya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang soleh, pada wali Allah, boleh tak bagi hidayah? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah kamu ya Allah, minta pertolongan. Dan kami hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Bukan minta pertolongan pada orang yang soleh yang telah mati dan sebagainya. Yang keenam, ada perkara yang Allah Ta'ala rahsiakan. Contoh, Allah Ta'ala rahsiakan, ada benda yang kamu tak tahu, wahai Nuh, apa yang anak kamu buat. Amalan ghair salih. Amalan yang sangat-sangat menjijikkan, yang sangat-sangat tidak baik. Cuma aku tak cerita kepada kamu. Nak bagi tahu pada kita apa dia? Sedangkan Allah merahsiakan banyak perkara daripada para nabi dia. Ini kan pula kita banyak rahsia Allah yang kita tidak ketahui. Kita ni tak ada apa-apa pun. Kita ni sangat-sangat lemah. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam yang rapat dengan Allah Subhanahu Taala pun Allah Subhanahu Taala menafikan banyak perkara yang tak sepatutnya dia tahu dan Allah Taala tak bagi tahu. Begitu juga dengan kita. Jangan kita jadi seperti mana sifat kita seperti Tuhan, buat serba tahu. Kan orang kata buat apa kepala tahu. Baik. Seterusnya iman tu lebih mahal harganya daripada keturunan. Allah nak bagi tahu itu ada konsep al-wala wal bara. Al-bala wala. Wala itu bukan kepada ahli keluarga. Wala itu hanya kepada iman kepada Allah. Wal bara, kita berlepas daripada mereka yang tidak beriman kepada Allah walaupun mereka itu ahli keluarga kita. Walaupun mereka itu ahli keluarga kita. Yang terakhir, Nabi Nuh juga ditegur oleh Allah. Tuan-tuan, Nabi pun kena tegur dengan Allah. Kita pula sebagai manusia biasa, sepatutnya apabila orang tegur kita, first kita kena terima teguran. Biarpun kadang-kadang kita tengok cara tegur kita tak betul dan sebagainya. Yang pertama, kita kena ingat setiap teguran itu mesti itu hanyalah digerakkan oleh Allah Subhanahu Taala dengan izinnya. Kita melihat setiap teguran yang datang kepada kita dengan teguran yang positif. Seperti mana Nabi Nuh, Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh,
terus Nabi Nuh alaihissalam tukar pendirian bahawa Allah Subhanahu taala nakkan sekian dan sekian kepada kehidupannya. Wallahu taala alam bissawab. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, saya rasa cukup sekadar itu pengkongsian kita pada kali ini, yang boleh kita kongsikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang itu dari diri saya sendiri. Baik, saya minta kepada tuan-tuan perempuan, sekiranya ada rezeki lebih, kan, Allah Subhanahu taala pasti akan tanyakan kita di mana kita laburkan rezeki yang Allah taala berikan kelebihan kepada kita. Tuan-tuan, saya mensarankan kepada tuan-tuan, di bulan yang baik ni, Zulhijjah ni, banyakkan sedekah. Di antaranya ialah kita memberikan tabungan kepada akademik tadabbur Al-Quran ini. Kelah pun percuma, tuan-tuan. Kelah pun percuma. Kita nak minta supaya dikemaskan lagi, insya-Allah. So kalau tuan-tuan ada kesempatan, boleh salurkan ke akademik tadabbur Malaysia. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, insya-Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang, dan seri terakhir untuk cerita Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya ialah di mana kapal berlabuh, di mana kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh. Wallahu taala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.